Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Sebelum saya nak memulakan segmen cerita pada hari ini, kalau boleh saya nak tunjukkan ini adalah kemaskinian dan juga laporan harian berkaitan dengan pemberian vaksin bagi dos 1 ataupun dos pertama mengikut negeri sehingga 11 Mac 2021. Kalau ikut angka keseluruhannya adalah sebanyak 249,909. Kalau ikut dalam fasa pertama yang dilaporkan dan juga yang telah pun menjadi sasaran oleh pihak kerajaan untuk fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan, ia meliputi 500,000 iaitu 500,000 petugas baris hadapan. Kalau ikut pada angka ni hampir 50% sasaran sudah pun dicapai. Kalau diikutkan pada angka-angka ini, Sarawak 28,000, manakala Selangor 29,000, Kuala Lumpur 25,000 dan negeri-negeri lain seperti yang anda boleh lihatlah butiran dan juga angka-angkanya, dan pastinya untuk mendapatkan butiran lanjut dan juga artikel berkaitan dengan laporan harian pemberian dos pertama vaksin mengikut negeri ini, anda boleh terus ke astroawani.com. Kami ada membawakan dan juga menyiarkan laporan berita itu. Baiklah, untuk hari ini sebenarnya banyak yang berlaku. Kalau anda saksikan sebentar tadi, lebih kurang pada jam 3.30 petang sehingga lebih pada jam 4 petang tadi berlangsungnya sidang media oleh Datuk Taki Yudi Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, dan juga Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saifuddin Abdullah, yang mana menjelaskan berkaitan dengan ordinan darurat yang terkait dengan penghasilan berita tidak benar. Kerana semua sudah maklum, berkuat kuasa pada hari ini kerajaan mewartakan ordinan darurat kurungan kuasa-kuasa perlu kurungan nombor 2 2021 khusus untuk memerangi aktiviti penghasilan dan juga penyebaran berita tidak benar. Dan kalau ikutkan menurut perkara 4 kurungan 1 ordinan tersebut, sebarang proses penghasilan berita tidak benar sehingga menimbulkan ketakutan atau kebimbangan kepada orang awam, jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan difahamkan juga proses penghasilan ini termasuklah mengadakan, menawarkan, menerbitkan, mencetak, mengedarkan atau menyebarkan berita tidak benar atau penerbitan yang mengandungi berita tidak benar. Dan ordinan itu dimasyurkan yang di-Pertuan Agong dan disiarkan di portal rasmi e-Warta Persekutuan pada Khamis. Dan menurut perkara 5 ordinan berkenaan, individu yang dikesan menyalurkan bantuan kewangan sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi bantu proses penghasilan berita tidak benar turut boleh dikenakan pertuduhan, dan hukuman yang bakal dihadapi bagi pesalah di bawah seksyen ini jauh lebih berat, iaitu denda tidak melebihi RM500,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali bagi mana-mana individu yang ingkar terhadap arahan untuk penghapusan berita tidak benar. Pula jika sabit kesalahan boleh denda tidak melebihi RM100,000. Dan kesemua pendakwaan di bawah ordinan ini hanya boleh dimulakan dengan keizinan bertulis pendakwa raya, iaitu Peguam Negara. Jadi untuk bercakap berkaitan dengan pewartaan ordinan darurat terkait dengan aktiviti penghasilan dan juga penyebaran berita tidak benar, di menerusi Skype adalah Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin. Doktor adalah pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Prof, kalau diikutkan daripada sejak malam tadi sehinggalah pada waktu ini, pelbagai reaksi ditimbulkan oleh banyak pihak berkaitan dengan pewartaan ordinan darurat berita palsu ini. Mungkin sebagai permulaan pandangan Prof, bagaimana boleh kita memahami keperluan dan juga signifikan ordinan darurat terkait dengan realiti semasa pada ketika ini? Saya rasa dalam kita membincangkan isu dan perkara ini, inilah merupakan satu perkara yang menarik perhatian rakyat Malaysia, kerana dalam sejarah negara, kita adalah sebahagian dari sejarah di mana pada darurat kali ini kita melihat banyak perkara-perkara inovasi-inovasi yang dibangunkan dan dijalankan dengan tanggungjawab dengan titah baginda yang di-Pertuan Agong, Yang Kasih Tuanku, untuk memberikan satu keseimbangan bagi menangani permasalahan yang berkait dengan keselamatan kesihatan, keselamatan ekonomi dan keselamatan politik. Dan melalui ordinan darurat, kita sedia maklum bahawa di bawah perkara 15002B yang Pertuan Agong berupaya mewujudkan ordinan-ordinan pengawalan-pengawalan yang boleh membantu untuk membawa pada satu bentuk kestabilan, satu bentuk perundangan, satu bentuk penggubalan perundangan ordinan, supaya perkara-perkara tertentu dapat diatasi demi untuk memastikan keseimbangan, kestabilan dan keharmonian masyarakat dalam negara kita terpelihara.
Dan penggubalan ordinan ini bukan satu perkara yang menjadi satu perhatian kita pada rakyat Malaysia, kerana pada kali ini, pada darurat kali ini, kita memperlihatkan di mana ordinan itu juga diperhubungkan dengan dinamik ataupun dinamisme media sosial pada ini, di mana masyarakat boleh melihat ordinan itu digubal, diwatakan seperti hari ini, dan juga boleh memberikan respons serta tindak balas. Dan ini bukan satu perkara yang saya rasa bukan satu perkara yang menarik untuk kita bincangkan, menarik untuk kita lihatkan, kerana ini adalah satu sejarah. Sejarah di mana terlihat bagaimana penggubalan sesuatu undang-undang di bawah perkara yang dibentukkan oleh Pelanggan Persekutuan dengan kuasa yang diberikan, dibentukkan di bawah Pejabat Agong oleh satu perkara 1502B, dan bagaimana ordinan ini terus menjadi satu perhatian masyarakat sejauh mana kemampuan ordinan ini bertindak sebagai satu bentuk pengawalan, satu bentuk perundangan yang mampu untuk menstabilkan keadaan khususnya dalam masa kita menghadapi pandemik COVID-19 pada hari ini. Doktor, kalau boleh saya nak tarik keluar sedikit apa yang dikatakan dalam sidang media oleh kedua-dua menteri tersebut. Antaranya, ordinan berita hanya khusus untuk dua perkara, iaitu COVID-19 dan juga proklamasi darurat. Tetapi ada satu lagi kebimbangan orang ramai atau setengah pihak yang mana mengatakan pewartaan ordinan darurat ini dilihat sebagai antara lain sebagai mengawal naratif dalam kalangan media, dan juga ada yang berpendapat mungkinkah ia dilihat sebagai satu tool ataupun alat bagi pihak yang pihak berkuasa pada ketika ini. Pandangan Prof bagaimana? Pandangan doktor bagaimana? Dalam kita menghadapi pandemik COVID-19, kerana kita harus ingat Malaysia ataupun negara kita terkenal dengan satu proses dipanggil sebagai preventive management system yang amat baik. Kita ada SOSMA, kita ada POKA, kita ada POTA. Dan kita banyak juga langkah-langkah pengawalan keselamatan yang kita tarifkan adalah langkah-langkah pengawalan kesempatan yang beroperasi dan boleh digunakan dalam negara kita untuk memastikan perkara-perkara yang tidak baik tidak terjadi dalam negara kita. Dan salah satu perkara ataupun ancaman dalam dunia pada ini adalah ancaman berita palsu ataupun fake news. Dan sudah tentunya Malaysia sebuah negara yang mengamalkan kebebasan saudara kita. Perkara 10.1 kita menikah kebebasan saudara kebebasan berkumpul dan sebagainya. Tapi ia juga harus dibacakan 10.2, 10.3 dan 10.4. Dan kita juga punya akta komunikasi dalam Mata Media 1998, dan apa-apa perkara yang boleh mendatangkan ketakutan dan kegagalan awam boleh dikenakan di bawah kanun kesetaraan Seksyen 520B contohnya. Tetapi apa yang menjadi satu isu pada hari ini adalah bagaimana untuk memastikan bahawa langkah pengelolaan keselamatan itu terus dibina, terus dihubungkan ataupun terus dibangunkan dengan satu proses supaya ia mengimbangi apa yang berlaku dalam masa pada ini. Dan jelas pada masa ini, tertentu kegelisahan masyarakat adalah sama ada undang-undang ordinan berita tidak benar ini boleh digunakan sebagai satu alat untuk memastikan ketidakbebasan media, ketidakbebasan bersuara itu berlaku. Tetapi inilah satu tanggapan yang salah. Kerana bagi saya, dalam kita menghadapi isu pandemik COVID-19, dalam kita menghadapi isu darurat, kepentingan untuk mengawal sesuatu perkara itu menjadi satu tanggungjawab yang perlu dibangunkan secara bersama. Dari segi kebebasan media sebenarnya tidak mempunyai permasalahan yang besar kerana semua media yang diwartakan dalam negara tertakluk kepada elemen-elemen penyuntingan, elemen-elemen yang telah disaring dan berita-berita yang memenuhi piawaian atau garis panduan ditetapkan oleh agensi berita berkenaan. Tetapi apa yang dipermasalahan adalah bagaimana berita-berita tidak palsu, berita-berita yang boleh mendatangkan ketakutan dan kegentaran awam. Berita-berita yang boleh mengakibatkan masyarakat berasa tidak selesa. Kalau kita lihat dalam isu proklamasi darurat, apa yang paling penting adalah mewujudkan satu keseimbangan di antara keselamatan kesihatan, keselamatan ekonomi dan keselamatan politik yang seharusnya tidak membawa pada satu naratif-naratif yang berunsur keterlaluan. Naratif-naratif yang boleh mendatangkan ketakutan dan kegentaran pada awam. Dan naratif-naratif ini perlu dikawal dalam satu garis panduan yang lebih tersusun. Walaupun terdapat ramai yang memperkatakan perlukah ordinan berita tidak palsu ini wujud tidak benar seperti mana yang sedang dibincangkan dalam media sosial kali ini. Tetapi pada pandangan saya, inilah satu perkara yang perlu diterima oleh masyarakat kerana kita berada dalam satu situasi pembangunan pemulihan yang memerlukan kebersamaan untuk memastikan setiap dasar dan polisi itu berjalan secara terancang dan akhirnya juga memberikan satu maksud yang tersirat bahawa yang di-Pertuan Agong juga mampu untuk melakukan sesuatu dalam sesuatu perkara, khususnya semasa darurat ini berlaku. Apa-apa perkara yang boleh membawa kepada kebaikan rakyat perlu dilakukan dan perlu dilaksanakan dalam negara kita ini.
Pada pandangan doktor, adakah dengan pewartaan ordinan darurat berita ini akan menyukarkan lagi tugas bagi pengamal dan juga pelapor media seperti wartawan dan warga media lah secara keseluruhannya yang sudah lama berperanan sebagai penyemak dan bagi semak imbang dalam proses ataupun dalam apa saja keputusan dan juga apa yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Pada pandangan doktor, adakah ia akan menyukarkan kerja warga media itu? Saya rasa ini merupakan satu perkembangan yang amat sihat kepada warga media atau khususnya media seperti media Astro, Wani dan media-media yang diwatakan sepenuhnya. Kerana saya rasa kebergantungan dalam kita menghadapi sesuatu krisis kemusaan, krisis keselamatan kesihatan, keselamatan ekonomi dan juga bergantung dengan banyak dengan isu-isu berhubungan keselamatan politik. Terhubung kait ini memerlukan satu bentuk saluran berita yang diwatakan. Satu saluran berita yang telah diterima sebagai media arus perdana yang dilebarkan ataupun diwar-warkan ataupun terus mempunyai siaran penyiaran melalui media sosial. Tetapi konteks itu nanti datang daripada satu saluran-saluran yang tentu yang telah diwartakan. Dan inilah satu bentuk mekanisme bagi mendidik masyarakat supaya apapun perkara yang berhubung dengan isu COVID-19, vaksin, darurat, isu-isu berhubung dasar-dasar polisi untuk membina kembali pemulihan ekonomi harus didapat dan dibaca, dilihat dan didapati pada saluran yang telah diwartakan. Dan ini bukan satu platform yang terbaik dalam menghadapi apa-apa juga krisis-krisis khususnya berhubung dengan COVID-19 pada ini. Jadi ini sebenarnya membuka satu ruang supaya kebergantungan kepada media perdana itu kembali dapat ditingkatkan, kebergantungan pada saluran-saluran berita yang telah diwartakan dan disalurkan di platform-platform media sosial secara dinamik dapat kembali menjadi sumber rujukan utama kepada rakyat. Ini bukan satu berita baik kepada media-media perdana, media-media yang telah berjalan dengan baik, telah memberikan saluran yang telah diwatakan oleh satu agensi pemberitaan yang tersusun, satu agensi pemberitaan yang terancang dan bukan hanya melaporkan berdasarkan daripada rumus, spekulasi ataupun dengan hanya mendapatkan sensasi dan menyentuh emosi masyarakat supaya melihat dan menonton berita itu, tetapi kadar sama ada berita itu benar atau tidak dapat pastikan kesahihannya. Doktor, kalau boleh yang terakhir sekali sebelum kita pergi rehat, mungkin doktor boleh kongsikan melihat kepada mungkin ini bukan saja melibatkan dan juga merangkumi peranan warga media itu tetapi melihat secara keseluruhan masyarakat itu sendiri yang sudah biasa berkongsi maklumat dan juga apa saja yang mereka dapat dikongsikan khususnya paling pantaslah di grup WhatsApp. Bagaimana doktor melihat pada waktu ini peranan untuk memperkasakan pemahaman dan juga komunikasi dalam mana kita melihat kepada ordinan darurat berita tidak benar ini? Satu soalan yang baik, Rozi. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada ini, masyarakat mudah untuk tergentik emosi, masyarakat mudah untuk berkongsi perkara-perkara tertentu dan ini tidak harus dijadikan satu sekatan utama untuk masyarakat terus berkongsi. Tetapi apa yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah masyarakat perlu mengadakan satu elemen rujuk, satu elemen melihat ketimbangan berita itu, satu elemen yang lebih kritikal. Kerana kita khawatir apa yang tidak mahu adalah satu pemikiran negatif menjadi satu acuan ataupun ramuan untuk mempopularkan sesuatu isu. Dan apa ini berlaku, kita tidak mahu berkemungkinan satu bentuk pemikiran yang berdasarkan emosi, khususnya perkara-perkara negatif menjadi satu ramuan untuk melariskan sesuatu perkara. Tetapi ini bukan satu batu penghalang untuk masyarakat, khususnya rakyat, untuk melihat berita dan menyalurkan berita itu. Tetapi pada masa sama, mereka juga harus mempunyai satu keupayaan untuk menilai, menimbal balik perkara-perkara tersebut sebelum dikongsikan dengan melalukan penyewakan melalui laman web seperti Sebenar.my dengan melayari saluran-saluran berita perdana ataupun mendapat informasi-informasi yang betul. Dan ini memerlukan satu proses dan ordinan berita-berita tidak benar ini merupakan satu proses pengawalan yang boleh membentuk masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19 dengan lebih berfikiran terbuka, berfikiran kritis tetapi dengan satu sifat untuk menganalisa berita-berita khususnya berita-berita yang boleh datangkan kemudaratan, ketakutan dan awam dan sudah tentu berita-berita yang tidak benar berhubung dasar-dasar ataupun polisi-polisi yang perlu dilakukan untuk pemulihan COVID-19 secara bersama. Okey, baik, terima kasih Dr. Nor Nirwandi Mat Nordin. Dr. Nor adalah pensyarah kanan di Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM atas perkongsian dan juga pandangan yang dikongsikan berkaitan dengan pewartaan ordinan darurat kurungan 0010 kurungan nombor 2 2021. Ini terkait dengan apa yang kami bincangkan iaitu berkaitan dengan memerangi aktiviti penghasilan dan juga penyebaran berita tidak benar ataupun berita palsu. Cerita berehat seketika, kembali selepas ini.